Hello Malaysia. Hari ini aku nak kongsi dengan kamu. Hari-hari dengar pasal saman lah, skandal lah, rasuah lah, undi hantu lah, ditangkap lah, barang kemas lah, keputusan mahkamah lah. Jadi kita sudah mendengar ini setiap hari. Dan hari ini sekali lagi kita mendengar satu berita lagi. Kali ini daripada Rafizi Ramli. Sebelum ini pun daripada Rafizi Ramli yang mengatakan beliau disaman fitnah oleh Tuan Ibrahim. Dan hari ini keluar kenyataan daripada Rafizi Ramli baru-baru ini daripada BH ataupun biharian.com. BRU15, Rafizi akan buat satu lagi keputusan tergempar. Tajuk berita hari ini, Rafizi dedah satu lagi skandal. Ada lagi skandal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk mengetahui apa yang dikatakan Rafizi, Anda kena menonton video ini sampai habis. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli akan mendedahkan satu lagi skandal besar berkaitan perolehan tender terbuka sebuah kementerian pada Rabu ini. Beliau yang juga calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Pandan mendakwa kementerian itu sebelum itu ingin membuka satu proyek, ingin membuka tender bagi satu proyek, namun mendapat nota supaya ia diadakan secara rundingan terus. Saya akan sebut mengenai perkara ini pada Rabu. Kementerian ini merayu supaya membuka tender, namun diarahkan oleh Kementerian Keuangan dan menerima nota daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang suruh dibuat secara rundingan. Untuk isu ini menjadi senang, sebab kita tidak boleh marah kepada kementerian berkenaan, sebab sudah minta ia dibuat secara rundingan terbuka. Namun ditolak, katanya kepada pemberita di Ibu Pejabat Keadilan. Dalam pada itu, mengulas mengenai isu proyek tebatan banjir Sungai Langat fasa kedua. Rafizi meminta Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man, untuk menjawab 3 persoalan berkaitan proyek berkenaan. Tuan Ibrahim perlu menjelaskan kepada rakyat secara terbuka dan terperinci berkaitan latar belakang proyek ini, yaitu adakah kementeriannya sendiri yang memohon kepada Kementerian Keuangan bagi menjalankan proyek ini secara rundingan terus dengan Mangkabumi Sendirian Berhad. Selain itu, adakah kementerian maunya menjalankan proyek ini secara tender terbuka tetapi ditolak oleh Kementerian Keuangan bagi menjalankan ia secara rundingan terus dengan syarikat berkenaan. Jika kementeriannya memang mencadangkan supaya proyek dijalankan secara rundingan terus, apakah alasan yang digunakan untuk menutup ruang syarikat lain untuk turut serta dalam proyek ini, katanya. Rafizi turut mempersoal Tuan Ibrahim sekiranya beliau tidak mengetahui seperti yang dikatakan sebelum ini. Ia menunjukkan timbalan Presiden PAS itu gagal mentadbir dengan baik, sehingga proyek sebesar itu boleh diluluskan secara rundingan terus tanpa pengetahuannya. Beliau turut mempertikai anugerah tender itu kerana syarikat berkenaan sudah mendapat lebih 2 bilion daripada proyek kementerian itu sebelum ini, dipertimbang untuk menerima satu lagi proyek yang besar, sedangkan proyek sebelum ini bermasalah. Rafizi dalam pada itu turut menyatakan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz turut mengesahkan proses perolehan kerajaan berkenaan dibuat secara rundingan terus. Satu-satunya jawapan Tengku Zafrul mengenai perkara itu ialah keputusan melantik Mangkabumi Sendirian Berhad secara rundingan terus yang diluluskan sehari sebelum Parlimen dibubarkan adalah mengikut prosedur dan proses perolehan kerajaan. Saya nak ingatkan Tengku Zafrul dan Tuan Ibrahim supaya tidak berselindung di sebalik ulasan pentadbiran. Hanya selepas banyak perkara didedahkan, barulah pemimpin politik dalam kerajaan mula bercakap dengan nada yang berlainan. Ini pasti mengejutkan Tengku Zafrul, mengejutkan Tuan Ibrahim, yaitu timbalan Presiden PAS, dan mengejutkan pengurusi ataupun Presiden PKR sendiri setelah kenyataan daripada Rafizi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkenaan dengan video hari ini? Anda boleh komen di bawah. Merangkap naib Presiden UMNO itu lagi, apa yang penting keluarga Malaysia harus memberi peluang dan sokongan kepada Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan di Putrajaya dahulu.
Kita menang dulu, kita belum bincang lagi. Sama ada calon daripada UMNO, calon daripada Sabah, calon daripada Sarawak, semuanya akan diputuskan selepas kita menang. Nah, itu kata Ismail Sabri. Jadi saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk memberi peluang kepada Barisan Nasional. Kita akan lantik timbalan Perdana Menteri seperti yang dijanjikan. Walaupun tidak disebut nama, siapa itu nanti akan ditentukan, kata Ismail Sabri. Beliau berkata demikian kepada pemberita sewaktu menghadiri program Ramah Mesra Perdana Menteri dan calon Barisan Nasional Parlimen Sungai Buloh di Uptown Kota Damai di sini malam tadi. Baru-baru ini Exco Pemuda UMNO Datuk Muhammad Mukharabin Mokhtaruddin telah mencadangkan agar Khairi perlu dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri kerana merasakan ia mampu menarik lebih banyak sokongan kepada BN. Nah, kalau ini mungkin saya setuju, sebab kita dapat melihat ramai yang suka Khairi Jamaluddin sebenarnya. Kalau beliau mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri, mungkin pelan-pelan yang menarik sokongan kepada BN, kepada UMNO akan mulai kembali kepada BN ataupun UMNO. Jadi itu jangkaan saja, tapi saya tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku sekiranya benar-benar KJ akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Kalau Anda mempunyai komen, boleh komen di bawah, dipersilakan. Dalam pada itu, beliau juga berkata, Khairi juga siri-siri kampanyenya dengan terbuka mengaku beliau ingin memimpin UMNO dan negara pada masa akan datang. Beliau juga berkata, saingan masih berbaki beberapa hari lagi dan lebih banyak kerja perlu dilakukan untuk menarik sokongan daripada penduduk kawasan yang telah dikawal Pakatan Harapan selama 3 penggal itu. Saya membaca pelbagai laporan dan mendengar pandangan dari pelbagai pihak, kajian, pusat panggilan dan sebagainya. Kami tahu penduduk Sungai Buloh mahu keterbukaan dan mungkin ada di antara mereka yang masih belum memutuskan untuk menyokong siapa. Saya diberitahu mereka dalam dilema, mahu memberi peluang kepada KJ, walaupun mereka adalah pengundi tradisional untuk PH, tetapi ada angin perubahan di sini. 3 penggal di bawah PH. Dan terlalu banyak isu asas yang perlu diselesaikan. Dan ini boleh dilakukan jika mempunyai seorang ahli parlimen yang kuat yang mempunyai pengalaman dalam kerajaan serta kemampuan untuk mengkoordinasi dan menarik perhatian pihak berkuasa. Sementara itu, Khairi ketika mengulas mengenai cadangan beliau menjadi TPM berkata apa yang penting ialah memenangi kawasan itu. Dan Barisan Nasional memenangi PRU15 secara keseluruhan dalam PRU15. Katanya, beliau akan tetap menyokong Ismail Sabri dalam apa juga capacity atau peranan seperti mana yang dilakukan sebelum ini. Nah, jadi aku nak kongsi dengan kamu, aku nak tanya kamu. Khairi tetap akan menyokong Ismail Sabri dalam apa juga capacity atau peranan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau Ismail Sabri lompat parti, adakah KJ juga akan lompat parti dan ini menjadikan langkah Sheraton? Jadi tuan-tuan dan puan, apa pendapat Anda kalau benar-benar KJ setia? Dengan kenyataan KJ ini, beliau akan tetap menyokong Ismail Sabri dalam apa juga capacity ataupun peranan seperti mana yang dilakukan sebelum ini. Seperti mana Perdana Menteri sebut tadi, biar kita menang dulu. I have a good relationship with Perdana Menteri, with Prime Minister. I look forward to support him in whatever role. He gave me senior role sebagai Menteri Kesehatan. I hope to support him in whatever role. Paling penting menang dulu, katanya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dapat melihat KJ dan Ismail Sabri mempunyai hubungan yang sangat baik. Bahkan lebih baik daripada hubungan Ismail Sabri dengan Zaid Hamidi, saya kira. Jadi tuan-tuan dan puan, Khairi sebagai timbalan Perdana Menteri, ini pandangan Ismail Sabri. Sebentar tadi yang saya kongsikan. Pandangan tuan-tuan dan puan macam mana? Adakah KJ layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri? Ataupun seperti kajian saya sebelum ini yang mengatakan patut KJ tinggalkan UMNO. Namun, KJ setia kepada Ismail Sabri. Semuanya menjadi tanda tanya.